Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia binti Mohidin dan rakan saya Nas Amira binti Muhammad Adif akan membentangkan tajuk kami pada hari ini, iaitu populasi dan kualiti alam sekitar. Definisi alam sekitar. Alam sekitar ialah alam semula jadi yang meliputi komponen-komponen yang terdapat di sekeliling manusia dan wujud secara semula jadi di mana semua hidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam keseimbangan. Terdapat dua bentuk komponen semula jadi, iaitu pertama, bentuk hidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan organisma lain. Yang kedua, bukan hidupan seperti rupa bentuk muka bumi, iklim, batu-batuan dan tanah-tanah. Definisi populasi pula ialah satu kumpulan organisma yang terdiri daripada spesies yang sama dan saling membiak. Contohnya populasi penyu, populasi orang-utan dan banyak lagi. Manakala definisi kualiti alam sekitar pula ialah alam sekitar yang dapat memenuhi kesemua keperluan hidupan ini dengan baik dan pencemaran adalah pada paras yang minimum. Contohnya, udara perlu bersih untuk pernafasan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Populasi manusia. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020 dianggarkan 32.7 juta berbanding 32.5 juta pada tahun 2019 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.4%. Penurunan kadar pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh pengurangan bilangan penduduk bukan warga negara, iaitu dari 3.1 juta pada tahun 2019 kepada 3 juta pada tahun 2020. Ini adalah selaras dengan penutupan pintu sempadan negara dengan pergerakan pulang warga asing ke negara masing-masing berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semasa penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Kadar pertumbuhan penduduk warga negara kekal stabil pada 1.1% dengan pertambahan penduduk daripada 29.4 juta pada tahun 2019 kepada 29.7 juta pada 2020. Untuk populasi flora pula, hutan hujan Malaysia menjadi habitat kepada kepelbagaian biologi flora dan fauna dari sekecil-kecil organisma mikroskopik dan bakteria hinggalah kepada spesies-spesies besar seperti mamalia, ikan dan burung. Hingga kini, lebih kurang 17,631 spesies tumbuhan merangkumi 377 alga, 1,387 biofit, 1,600 paku pakis dan sekutunya, 61 gimnosperm, 4,180 monokot dan 10,026 dikot telah direkodkan. Seterusnya, populasi fauna. Spesies fauna pula yang direkodkan meliputi 480 mamalia, 742 burung, 1,967 kupu-kupu, 567 reptilia, 242 amfibia, 1,073 kumbang daun dan 590 ikan air tawar. Setiap tahun tidak cukup dengan laporan kepupusan hidupan liar, tetapi badan bukan kerajaan juga turut menggembling tenaga dalam usaha memelihara spesies terancam dan juga memberi kesedaran kepada orang awam. Antara spesies yang terancam ialah harimau Malaya, penyu dan tapir. Aktiviti pembangunan tanah sekitarnya serta pencerobohan haram kini mengancang flora dan fauna kawasan tanah lembap berkepentingan antarabangsa Ramsar yang ada di Semenanjung. Ada 4 tapak Ramsar di Semenanjung iaitu Tasik Bera di Pahang, manakala selebihnya ialah Pulau Kukup, Sungai Pulai dan Tanjung Piai di Johor. 3 lagi tapak Ramsar negara ialah Kota Kinabalu Wetlands di Sabah dan Taman Negara Kuching Wetlands dan Hilir Kinabatangan Segama Wetlands. Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia MNS Profesor
Ahmad Ismail berkata, ancaman yang dihadapi tapak Ramsar ketika ini jika tidak dikawal atau ditangani dikuatiri menjejaskan sumber biologi tapak berkenaan seperti spesies ikan, tumbuhan hutan, hidupan liar, burung hijrah dan burung pemangsa. Beliau berkata jika perkara itu tidak diberi perhatian serius maka ia pastinya menyebabkan kerugian khususnya membabitkan aspek khazanah negara yang sepatutnya dipelihara atau dibangunkan melalui kajian terperinci. Beliau berkata pembentukan kawasan penampan sekeliling tanah lembap yang dikategorikan sebagai zon pemeliharaan atau pemuliharaan adalah perlu bagi mengekalkan habitat sekitar zon berkenaan dan mengelakkan tanah lembap daripada dikeringkan termasuk untuk kegiatan pertanian yang memerlukan sistem perparitan. Kualiti udara. Indeks kualiti udara ataupun Air Quality Index adalah nombor yang digunakan oleh kerajaan untuk menyampaikan kepada orang awam bagaimana pencemaran udara ketika itu ataupun bagaimana pencemaran dijangka akan terjadi. Setiap negara mempunyai indeks kualiti udara sendiri sesuai dengan piawaian kualiti udara negara masing-masing. Di Malaysia, kita menggunakan indeks pencemaran udara IPU, manakala di Singapura menggunakan indeks pencemaran kandungan IPK dan di Kanada menggunakan indeks kesihatan kualiti udara. Seterusnya, kualiti air. Indeks kualiti air adalah standard yang digunakan oleh agensi alam sekitar iaitu Jabatan Alam Sekitar Malaysia untuk mengukur kebersihan dan kualiti bekalan air yang boleh digunakan untuk kegunaan domestik, aquaculture dan pengairan. Berikut menunjukkan jadual indeks kualiti air yang diguna pakai di Malaysia. Seterusnya, kesan pertumbuhan populasi terhadap alam sekitar. Di antara kesannya adalah fragmentasi habitat. Dikenali sebagai pemecahan habitat atau pemecahan spesies di mana habitat yang besar dan berdekatan dibahagikan kepada tumpuk habitat yang lebih kecil dan terpencil. Permulaan habitat kecil ini mempunyai kesan langsung ke atas semua spesies, struktur komuniti mereka dan ekosistem keseluruhan fragmen. Ia terjadi disebabkan aktiviti manusia dan aktiviti seperti pembersihan kawasan tanaman asli. Berikut adalah kesan utama daripada fragmentasi habitat. Yang pertama, pengurangan kadar keseluruhan habitat disebabkan oleh aktiviti pembersihan hutan di kawasan asal. Kedua, pengurangan saiz purata setiap kelompok habitat daripada saiz asalnya, dari kelompok yang besar kepada kelompok yang lebih kecil. Ketiga, habitat asal mempunyai pelbagai kelompok dengan fungsi yang berasingan disebabkan oleh ketidakupayaan spesies asli untuk bergerak atau berpindah di antara kelompok habitat. Keempat, penambahan jumlah edge habitat ataupun tepi-tepi habitat. Tepi-tepi habitat biasanya merupakan kawasan yang paling rendah penduduknya dan apabila habitat itu terbahagi kepada banyak serpihan, mereka menjadi kawasan yang mencabar dan kompetitif bagi penduduknya. Yang kelima, penurunan mutlak dalam habitat dalaman. Fragmentasi habitat ini menjejaskan haiwan teritorial hingga titik kepupusan, memandangkan wilayah mereka menyusut. Berikut merupakan beberapa faktor yang memberi kesan kepada alam sekitar. Pertama, masalah sumber bekalan air. Bekalan air bersih akan tercemar dan berkurangan akibat penebangan pokok di kawasan tadahan air serta pencemaran sungai akibat daripada hakisan tanah dan juga pembuangan sisa toksik. Pengurusan sisa pepejal seperti penghasilan sampah sarap oleh manusia yang semakin banyak dan juga tapak pelepasan sampah yang tidak bersistem boleh menyebabkan larut resap oleh sampah sarap yang memasuki sungai ataupun meresap air bawah tanah dan mencemar bekalan air. Seterusnya, penebangan hutan yang tidak terkawal dan tidak terancang juga mampu menyebabkan kepupusan spesies flora dan fauna yang amat berharga. Pencemaran udara seperti pelepasan karbon dioksida, klorofluorokarbon, sulfur dioksida dan gas-gas lain daripada asap kenderaan serta kilang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar yang mampu menyebabkan kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon. Gas rumah hijau yang terbebas ke udara hasil daripada pembakaran bahan api fosil
akan terperangkap di atmosfera dan menyebabkan bumi semakin panas. Dekad demi dekad, kemajuan Malaysia semakin pesat, mekar dan megah melatari setiap lanskap bumi bertuah. Pembangunan ini turut diserikan dengan warna segar flora dan fauna atas kesedaran keperluan simbiosis antara kemajuan insan dan keperluan pemeliharaan alam sekitar. Walaupun kelestarian alam sentiasa dijadikan agenda utama dalam perancangan pembangunan negara, namun masih ada pihak yang kurang peka terhadap perlindungan alam sekitar. Asap hitam mencemarkan udara, sungai dikotori dengan sisa air buangan dan pelupusan haram sisa toksik mencemarkan tanah tanah akibat daripada tangan-tangan manusia yang rakus atas nama kemajuan. Penguatkuasaan PKP yang bermula pada 18 Mac lepas bukan sahaja mencegah penularan pandemik COVID-19, bahkan pelaksanaannya turut membolehkan kualiti alam sekitar yang lebih baik berbanding sebelum ini. Selain indeks pencemaran udara IPU yang mencatatkan kadar bacaan yang lebih baik sepanjang tempoh PKP, persekitaran sungai juga dilihat semakin bersih, khususnya di sekitar ibu kota. Berdasarkan data yang terdapat dalam laman Sesawang Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS), rata-rata negeri di negara ini mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap sederhana dan kadarnya adalah lebih baik berbanding sebelum ini. Situasi ini dipercayai didorong oleh kekurangan pelepasan asap kenderaan, asap cerubung industri dan pembakaran terbuka sepanjang tempoh PKP. Kepentingan alam sekitar yang berkualiti. Alam sekitar memainkan peranan penting dalam kehidupan harian kita. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyamankan. Antara kepentingan alam sekitar yang berkualiti ialah pertama, kesihatan manusia terjamin. Pelbagai penyakit berbahaya wujud akibat daripada pencemaran alam sekitar. Kesan daripada pencemaran itu, manusia boleh menghidap pelbagai penyakit, terutamanya sistem pernafasan akibat menghidup udara yang tercemar. Kedua, alam sekitar yang berkualiti penting untuk menjadi tarikan pelancong asing. Keindahan alam sekitar dapat membantu negara mengembangkan industri pelancongan. Ini kerana keindahan alam sekitar boleh menarik perhatian pelancong dari dalam dan luar negara. Seterusnya dapat menjadikan negara sebagai destinasi baru bagi sektor pelancongan di peringkat global. Ketiga, alam sekitar berkualiti dapat membekal udara yang segar. Manusia memerlukan udara yang segar untuk terus hidup dalam keadaan yang selesa. Di samping itu, pembekalan udara yang segar dapat memberi ketenangan jiwa kepada masyarakat dan dapat mengelak pelbagai penyakit seperti batuk dan sesak nafas. Secara saintifik, pembekalan udara yang segar akan terhalang sekiranya pencemaran udara kerap berlaku. Keempat, alam sekitar yang berkualiti boleh menjadikan ekosistem yang stabil. Ekosistem yang stabil sangat penting kepada manusia, hidupan dan alam sekitar di bumi ini. Kini, kesan daripada pencemaran alam sekitar, pelbagai masalah global telah berlaku. Antaranya, pemanasan global. Peningkatan suhu global dikatakan akan menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti peningkatan paras air laut dan fenomena cuaca ekstrim. Yang terakhir, ia dapat mengelakkan kepupusan hidupan flora dan fauna. Alam sekitar yang berkualiti dapat mencegah daripada berlakunya kepupusan sesetengah spesies flora dan fauna. Di Malaysia, aktiviti perindustrian, urbanisasi serta peladangan menyebabkan pencemaran teruk berlaku. Selain itu, aktiviti penebangan hutan secara tidak terancang juga antara penyebab kepupusan hidupan tersebut. Bumi yang dijadikan dengan penuh keindahan dan keseimbangan ini memerlukan pentadbir yang berkualiti bagi memastikan kesinambungannya terpelihara. Setiap individu dalam masyarakat perlu menguruskan sumber alam dengan berhemah dan teliti bagi mengelakkan berlakunya pembaziran sumber alam secara tidak terkawal. Kesejahteraan kehidupan manusia di dunia ini bergantung kepada sejauh mana kesedaran mereka dalam memastikan alam sekitar tidak berhadapan dengan pencemaran dan kehabisan sumber alam. Maka, inisiatif yang bersesuaian perlu diusahakan bagi memastikan kelestarian alam sekitar mampu dipertahankan.
semua siapa sakit naik atas, siapa makan cili